Hai dan selamat sejahtera. Nama saya Farisha Aziania, anak perempuan Balong Siang. Saya dari kelas 5B, berumur 20 tahun dan tinggal di Kemahiran Pahang. Terdapat 4 jenis pencemaran, antaranya adalah yang pertama, pencemaran udara, yang kedua, pencemaran air, yang ketiga, pencemaran tanah, dan yang keempat, pencemaran bunyi. Setiap pencemaran, kita akan menguraikan tentang punca, kesan, dan cara mengatasi. Jom kita saksikan sama-sama. Pencemaran udara. Punca pencemaran ini berlaku disebabkan oleh aktiviti pembangunan dan perindustrian, asap kenderaan seperti motor, kereta, bas dan lain-lain, dan juga pembakaran secara terbuka. Seterusnya, terdapat 3 kesan pencemaran udara, iaitu terhadap manusia, tumbuhan, dan haiwan. Kesan terhadap manusia adalah ianya dapat menjejaskan sistem pernafasan, penyakit lelah, meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah, dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan terhadap tumbuhan pula adalah pertumbuhan terbantul, keguguran daun, dan pertukaran warna. Kesan yang terakhir iaitu terhadap haiwan adalah haiwan akan terancam atau mati disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru dan sumber makanan dari tumbuhan tercemar oleh udara. Cara mengatasi pencemaran udara adalah yang pertama, menghijaukan kawasan iaitu dengan menanam pokok. Yang kedua, kurangkan penggunaan petrol tanpa pelambam. Yang ketiga, program kita semula, dan yang keempat adalah kempen. Pencemaran air. Punca pencemaran air adalah disebabkan oleh pembuangan sisa toksik, pembuangan sampah sarap, pembuangan sisa kumbahan, dan tumpahan minyak. Kesan pencemaran air adalah akan mendapat penyakit, masalah kesihatan yang teruk, banjir, menjejaskan keindahan alam, dan kemusnahan hidupan akuatik. Cara mengatasi pencemaran air adalah yang pertama, menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang mencemarkan sungai. Yang kedua, mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan logik pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu. Dan yang terakhir adalah penubuhan kelab pencipta sungai. Pencemaran tanah. Punca pencemaran tanah adalah disebabkan oleh yang pertama, pembuangan sampah yang tidak terkawal, kedua, kegiatan pelonggongan, ketiga, pembuangan sisa toksik dan nuklear di dalam tanah, dan punca yang terakhir adalah disebabkan oleh pembalakan. Kesan pencemaran tanah adalah penyebaran kuman dan penyakit, contohnya haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas, dan lalat akan berkerumun di kawasan yang tercemar, seterusnya akan menyebarkan kuman terhadap manusia. Kesan seterusnya adalah kualiti tanah merundum, iaitu tanaman yang ditanam di tanah tersebut akan kurang subur, dan kesan yang terakhir adalah akan berlaku hakisan tanah. Terdapat 3 cara mengatasi pencemaran tanah, iaitu yang pertama adalah kempen kesedaran, yang kedua pendidikan alam sekitar, dan yang ketiga adalah peranan media massa. Pencemaran bunyi. Punca pencemaran bunyi adalah disebabkan oleh perindustrian, kenderaan, kawasan binaan, aktiviti atau tabiat manusia. Terdapat 2 kesan pencemaran bunyi, iaitu terhadap kesihatan manusia dan persekitaran. Kesan pencemaran bunyi terhadap kesihatan manusia adalah yang pertama, manusia akan mengalami masalah pendengaran. Yang kedua, manusia akan mengalami isu seperti gangguan tidur, tekanan, hipertensi, dan rimas. Kesan terhadap persekitaran.
Persekitaran yang bising dapat mengakibatkan kehidupan menjadi lebih rumit. Seterusnya, kesan buruk terhadap hewan. Ianya mengubah sensitiviti terhadap daya mengesan pemangsa serta mengganggu hewan untuk mengesan bunyi hewan yang lain. Terdapat dua cara mengatasi pencemaran bunyi, iaitu yang pertama, kawalan oleh manusia, dan yang kedua adalah penguatkuasaan undang-undang.